Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada bharian.com.my. Bertajuk, Najib terima 60.6 juta dalam akaun peribadi pada tahun 2011. 8 September 2022. Berita penuh. Kuala Lumpur, Pengurus Cawangan M-Bank Malaysia Berhad, Jalan Raja Chulan, memberitahu Mahkamah Tinggi di sini pada Khamis bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak telah menerima sebanyak 60.6 juta di akaun peribadi M Islamic Bank miliknya pada tahun 2011 yang lalu. R. Uma Devi berusia 43 tahun berkata demikian ketika membaca pernyataan saksinya dalam prosiding kes rasuah dan pengubahan wang haram sebanyak 2.3 bilion ringgit Malaysia dana 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri itu. Saksi pembelaan ke-37 itu berkata, berdasarkan penyata akaun bernombor 211-202-200-96994, Najib menerima sebanyak RM30499.927 pada 24 Februari, manakala RM3017999.46 pada 14 Jun 2011. Katanya, saya memperakui dan mengesahkan bahawa dokumen penyata akaun M Islamic Bank Berhad atas nama Najib telah dicetak dari komputer milik M Bank Cawangan Jalan Raja Chulan, katanya. Dirujuk dengan borang pembukaan akaun semasa berakhir nombor 694 itu, Uma Devi berkata hanya Najib boleh menandatangani cek dan melakukan urusan menerusi kesemua akaun banknya. Merujuk borang pembukaan akaun individu atas nama Najib pada 13 Januari 2011, beliau berkata, Ahli Parlimen Pekan itu merupakan penandatangan tunggal sah bagi cek yang dikeluarkan dari akaun bank tersebut. Katanya, ini bermaksud hanya beliau boleh menandatangani cek dan melakukan urusan menerusi akaun ini. Akaun berakhir nombor 694 ini dibuka dengan bayaran deposit sebanyak RM500 sahaja. Dan penandatangan sah bagi akaun persendirian itu ialah Datuk Seri Najib, katanya dalam kenyataan itu di mahkamah. Namun saksi pendakwaan ke-37 itu berkata, Najib telah menyerahkan surat kepada Pengurus Cawangan M Islamic Bank Berhad bertarikh 26 Ogos 2013 untuk menutup akaun semasa dan simpanannya, iaitu akaun berakhir nombor 694 dan akaun 211-2000-9048-1. Menurutnya, ahli Parlimen Pekan itu turut mengarahkan pihak bank supaya memindahkan wang di akaunnya itu yang berjumlah 150 juta ringgit Malaysia ke akaun lain, iaitu M Private Banking 1MY bernombor 211-202-201-1880.
Katanya, cek yang tidak digunakan akan dipulangkan kepada pihak bank serta Najib tidak boleh mengeluarkan apa-apa cek selepas penutupan akaun itu. Arahan lain di dalam surat ini adalah untuk mendebitkan baki akaun dari akaun-akaun tersebut menggunakan baki berkenaan untuk mengeluarkan draft bank di atas nama M Private Banking 1MY katanya. Dalam prosiding ini, pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Najwa Bistamam manakala Peguam Wan Aizuddin Wan Muhammad mewakili Najib. Najib 69 tahun menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan sebanyak 2.3 bilion ringgit Malaysia dalam dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah wang yang sama. Ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan perbuatan itu di M Islamic Bank Berhad, Bukit Kelen di sini di antara 24 Februari 2011 dengan 19 Disember 2014. Manakala bagi kesemua pertuduhan pengubahan wang haram di antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013 di lokasi yang sama. Beliau didakwa mengikut Seksyen 23 Kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM dan diboleh dihukum mengikut Seksyen 24 Kurungan 1 Akta yang sama. Bekas Menteri Kewangan itu berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sehingga 5 kali jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 Malaysia, mana yang lebih tinggi jika didapati bersalah. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekora bersambung pada Isnin depan. Sekian berita. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kawan saya, Pels Lifestyle. Di depan tu Nazilin Unity. Oi, kami minum kopi lah. Apa lagi? Ada satu soalan yang saya pikir. Ada satu soalan yang kawan tanya. Apa beza Lokman Adam dan juga Rafizi Ramli? Pertama beza dia, of course nama diorang tidak sama. Nama diorang tidak sama. Yang satu Lokman Adam, yang satu Rafizi Ramli. Itu perbezaan yang pertama. Yang sama, yang berbeza juga, diorang tinggal tempat lain, parti lain, rumah lain, istri lain, semua lain lah. Tapi perbezaan sebenarnya di antara Lokman Adam dan Rafizi adalah apabila mereka buka mulut, apa yang terjadi? Setiap kali Rafizi buka mulut, pasti banyak orang bergegar. Pasti banyak pendedahan untuk memperbaiki, menyelamatkan negara daripada manusia-manusia yang tamak, yang makan duit kerajaan negara Malaysia. Dan setiap kali dia bersuara, memang ramai orang bakal kena dakwa. Yang bagus dia selamatkan keadaan negara Malaysia daripada masuk ke kancah yang lebih bahaya, yaitu bankrupt, geng bankrupt. Dan dia menyelamatkan daripada rasuah yang berleluasa. Berbeza dengan Lokman Adam. Lokman Adam, setiap kali dia bersuara, dia mesti mau kena dakwa. Dia mesti mau kena dakwa. Sejak kebelakangan ini, setiap kali Lokman Adam buat pendedahan kah, menghentam manusia orang lain kah, mesti dia kena saman. Saman menghina, saman memfitnah, saman kerana memaki hamun Perdana Menteri dan kerajaan. Itulah bezanya tuan-tuan dan puan-puan. Apalagi beza antara Lokman Adam dan juga Rafizi. Fakta. Rafizi, setiap kali dia berbicara, dia mesti keluarkan fakta, dokumen lengkap. Sudah diaudit, dipersahkan, kau gitu kan bro? Apa-apa sajalah. Sudah di endorse. Sudah disahkan bahwa benda itu betul. Itu Rafizi. Manakala Lokman Adam, entah apa jadi dengan dia, setiap kali dia marah selalunya dia cakap selalunya emosi. Tetapi
mungkin bukan semua lah. Ada juga yang fakta. Ada juga yang fakta. Tapi kebanyakannya mungkin emosi sampai dia didakwa. Jadi ada orang tanya, kenapa kau tolong Rafizi? Kau dia pacik kau nggak? Bukan, dia bukan pacik saya. Jauh sekali nenek saya. Lagipun Rafizi kan laki. Jadi Rafizi bukan jiran sebelah rumah. Tiada. Dia tidak pernah belanja saya minum kopi. Tidak pernah. Dan saya pun bukan anak tiri kah, abang angkat kah, adik angkat kah, bukan. Tiada kena mengena saya dengan Rafizi. Oke. Satu lagi, Rafizi dan Lokman yang berbeza, mungkin profesionalisme. Lokman Adam, saya tidak tahu dia punya latar belakang, tapi Rafizi, dia adalah professional auditor. Dia professional auditor bertaraf dunia, antara bangsa. Dan dia berpengalaman dalam money trace dan juga berpengalaman di dalam forensik keuangan. Jadi, bercakap tentang nombor, tak payahlah lawan dengan Rafizi. Sebelum dia cakap, pasti dia sudah siasat sehabis betul. Jadi sekarang ini Rafizi kata, bukan Rafizi, kalau tak silap pemimpin PAS kata, selepas Rafizi dedahkan tentang kapal perang tentara laut Diraja Malaysia, mereka kata akan ada banyak pendedahan lagi yang Rafizi bakal buat. Dan ramai pemerhati politik, penganalisis politik, pengulas politik, kampung-kampung, bandar-bandar, pekan-pekan, dalam gua, atas rumah, dalam rumah, atas pokok, bawah pokok, dalam sungai, sambil berenang, apa sajalah. Semua memberi pendapat LSC, kapal perang tentara di laut Diraja Malaysia itu boleh menjadi isu seperti 1MDB, menjadi penyebab kekalahan kepada Barisan Nasional UMNO. Kita nantikan bersama-sama. Jadi apa pendapat kamu? Apalagi perbezaan yang ada dengan Rafizi dan Lokman Nur Adam. Kita jumpa lagi. Jangan terlampau menginum, bikin sakit tulang belakang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jaga kita, sama-sama jaga Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Selamat menyambut ulang tahun. Happy birthday kepada saya. Dah lama lagi saya birthday. Kita jumpa lagi. Bye-bye.